Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Belajar dari parti terbaik Malaysia. Dalam kupasan politik kali ini, Prihatin TV ingin mengajak penonton menilai prestasi parti terbaik di Malaysia saat ini sepanjang pilihan raya umum di Malaysia dalam kategori kerusi parlimen dan belajar sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi lain-lain parti politik. Semoga mesej yang hendak disampaikan dapat dihadam dengan sebaik mungkin hendaknya. Ditubuhkan pada Oktober 1965, DAP dengan rasminya didaftarkan 6 bulan kemudian pada 18 Mac 1966 sebagai sebuah parti politik. Bermula sebagai sebuah parti pembangkang yang kecil, DAP kini berkembang maju sehingga pernah menjadi sebahagian daripada Kerajaan Pakatan Harapan baru-baru ini. Mula bertanding tahun 1969 iaitu dalam PRU 3. Mari kita lihat carta prestasi mereka sehingga terkini PRU 14 dengan turun sedikitnya dan naik banyaknya untuk penilaian anda juga. Berikut adalah kad laporan prestasi DAP dari PRU 3 1969 hingga PRU 14 2018. Tuan-tuan boleh menilai sendiri dengan melihat kad laporan ini dan perhatikan turunnya sedikit, naiknya banyak berdasarkan peratusan kerusi yang dimenangi berbanding dengan kerusi yang ditandingi pada setiap PRU daripada PRU 3 sehingga PRU 14. Dan kemudian kami akan keluarkan graf untuk tuan-tuan perhatikan secara visual. Berikut adalah bar chart pencapaian parti DAP berdasarkan bilangan kerusi parlimen yang dimenangi dari PRU 2 hingga PRU 14 yang tuan-tuan boleh lihat dan nilaikan sendiri. Turun sedikitnya dan naik banyaknya, dan pada setiap tahun berkenaan kita akan lihat ada faktor-faktor yang menyebabkan sama ada ia naik ataupun turun yang akan kita kupaskan kemudian. Walau bagaimanapun, elok tuan-tuan perhatikan daripada PRU 9 ini, kenaikan dia mula konsisten. Sedikit daripada PRU 9, 10, 11, tetapi kenaikan yang ketara. Kemudian ini tuan-tuan akan dapat perhatikan di PRU 12, 13 ke 14. Seperkara lagi di sini kita dapat perhatikan bahawa DAP telah mendapat satu paras lantai. Kejatuhan mereka setakat ini telah terbukti hanya akan jatuh kepada bilangan 9 kerusi, dan paras lantai ini telah dibuktikan dalam 3 PRU iaitu PRU 4, PRU 6 dan PRU 9. Dan kemudian kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian iaitu kenaikan daripada kejatuhan tersebut dengan paras rintangan 16 kerusi mulanya naik kepada 24 dan akhirnya 42. Dan ini kita boleh zahirkan dalam bentuk graf pula. Yang tadi kita lihat dalam bentuk bar chart, sekarang kita lihat dalam bentuk graf. Sekarang tuan-tuan boleh lihat sendiri graf prestasi ini dan perhatikan kenaikan, 3 kenaikan yang kita boleh pecahkan, iaitu kenaikan sebanyak 178% bagi PRU 5, iaitu pertambahan sebanyak 7 kerusi dari 9 kerusi menjadi 16. Begitu juga pada tahun 1986 PRU ke-7, kenaikan sebanyak 267%,
pertambahan 15 kerusi daripada 9 kerusi menjadikan 24. Walau bagaimanapun pencapaian terbaik mereka kali ini dia lebih konsisten, meliputi sebanyak 5 PRU, tetapi kenaikan yang konsisten dengan ini yang terbanyak, iaitu sebanyak 467% kenaikan daripada bilangan kursi 9 juga, itu paras lantai tadi, daripada tahun 95, PRU 9. Kalau kita perhatikan, kenaikan yang begitu baik sekali, sehinggalah PRU yang terakhir 2018 berlakunya pertambahan sebanyak 33 kerusi daripada 9 kerusi menjadikan 42 kerusi dengan lonjakan peratusan sebanyak 467. Ini yang menarik kerana saya percaya tuan-tuan dewasa ini telah biasa dengan graf COVID-19 dan bagaimana kerajaan berusaha berhempas pulas untuk mendatarkan graf tersebut atau flatten the curve, tetapi semuanya adalah tanggungjawab rakyat untuk memastikan graf ini mendatar. Begitu juga dalam konteks politik COVID-19 hari ini, kita serahkan pada tuan-tuan untuk sama ada mendatarkan graf tersebut atau barangkali menurunkan graf politik COVID-19 ini. Baiklah, setelah kita kaji graf prestasi sepanjang 12 PRU yang dilalui DAP, maka ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari bersama. Permulaan yang baik tidak menjamin kenaikan sekiranya ianya berterusan memainkan isu-isu sensitif selepas tempoh tersebut. DAP menang 13 kerusi dari 24 kerusi yang ditandinginya pada tahun 69 dengan peratusan 54.2% adalah satu permulaan yang baik mengambil kira ia pertama kali memasuki gelanggang PRU. Satu kenaikan yang mendadak dalam tempoh masa yang pendek akan menyebabkan penurunan yang mendadak seperti dapat kita lihat pada PRU 4 tahun 74, PRU 6 tahun 82 dan PRU 9 tahun 95 dengan kesemuanya terikat pada 9 kerusi parlimen. Namun dengan penurunan tersebut, satu paras lantai atau paras minima telah diperolehi mereka, iaitu pada bilangan 9 kerusi parlimen, dan tidak akan jatuh lebih bawah dari angka ini, seolah-olah telah dikunci pada angka 9 seperti dibuktikan pada 3 PRU berasingan tadi. Kejatuhan PRU 4 tahun 74 dengan 9 kerusi berkait rapat dengan ingatan kaum Melayu yang masih segar dari peristiwa hitam tahun 1969 dan kejayaan Tun Razak mengimbanginya dengan DEB. Kenaikan 178% pada PRU 5 tahun 78 dengan pertambahan 7 kerusi dari 9 kerusi sebelum ini kepada 16 kerusi adalah disebabkan kaum Melayu sudah melupakan peristiwa 69 dan mulai selesa dengan apa yang mereka kecapi dari DEB. Kealpaan ini memberi ruang kepada DAP untuk bangkit. Kejatuhan DAP pada PRU 6 tahun 82 pula berkait rapat dengan perlantikan seorang pemimpin Melayu yang dilabelkan Lee Kuan Yew sebagai Melayu Ultra, iaitu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1981. Mesti kalian faham maksud Melayu Ultra dan bagaimana Dr. Mahathir menzahirkannya pada zaman tersebut. Kenaikan 267% pada PRU 7 tahun 86 menyaksikan pertambahan 15 kerusi dari 9 kerusi sebelum ini kepada 24 kerusi adalah banyak menjurus kepada keselesaan parti kerajaan yang mendapat banyak manfaat dari dasar penswastaan Dr. Mahathir dan berlakunya gejala politik wang yang lebih menjurus kepada kesejahteraan poket sendiri dari memikirkan perihal nasib bangsa.
Kealapan pemimpin memberi ruang kepada DAP untuk bangkit semula. Penurunan DAP pada PRU 8 tahun 90 dan PRU 9 tahun 95 hingga kembali ke 9 kerusi adalah berkait rapat dengan tindakan Dr. Mahathir mula menyedarkan kaum Melayu bahayanya politik perkawaman sempit dengan tindakan berani beliau melalui operasi Lalang tahun 1987. Apatah lagi beliau telah lulus rintangan politik dalamannya dari persengketaan dengan Musuh Hitam, Tengku Razali, Tim A, Tim B. Dalam tempoh ini juga DAP mula bekerjasama dengan Parti Melayu. Apa yang menariknya, kejatuhan teruk kali ketiga DAP telah memberi mereka pengajaran untuk bersabar dan mengambil kesempatan terhadap perpecahan Parti Melayu dan bekerjasama dengan parti serpihan pula. Jelas kelihatan kenaikan yang baik di graf prestasinya dari PRU 10 tahun 1999 hingga PRU 14 2018 dengan kenaikan 467% dengan pertambahan kerusi dari 9 kerusi menjadi 42 kerusi hari ini. Sepatah kata Tun M, hari ini DAP tidak boleh hancurkan Melayu, tetapi Melayu yang boleh menghancurkan Melayu sendiri. Mana tidaknya, angkara beliau jugalah bibit-bibit perpecahan kesepakatan orang Melayu terbentuk. Sejarah telah membuktikannya. Kerjasama DAP dengan mulanya Semangat 46, kemudian PKR dan PAS dengan gagasan rakyatnya, Pakatan Rakyatnya dan Pakatan Harapannya hanya melemahkan orang Melayu tetapi menguatkan DAP itu sendiri. Oleh itu jangan salahkan DAP tetapi salahkan orang-orang Melayu itu sendiri dengan pemimpin-pemimpin seperti Kuli, PAS, Anwar Ibrahim, Pak Lah, Najib dan terkini Dr. Mahathir versi 2.0. Rumusannya, DAP harus dicemburui kerana dari sebuah parti pemakan kecil telah berjaya menguasai sebuah negeri buat pertama kalinya dalam tahun 2008 dan 10 tahun kemudian 2018 berjaya menguasai persekutuan dengan 6 menteri penuh dan 7 timbalan menteri, satu kejayaan yang tidak pernah mereka impikan selama ini. Namun, DAP harus belajar dari kesilapan mereka juga kerana keangkuhan mereka lah dengan pelbagai episod sepanjang 22 bulan membuat orang-orang Melayu tersedar dari tidur yang nyenyak. Kita tunggu dan lihat apa bakal terjadi pada PRU 15 nanti dan akhir kata semakin kuat Tun M bersuara mempertahankan DAP, semakin kuat orang Melayu menolak DAP. Channel ini dibuat atas kesedaran kami sendiri yang telah lama berjuang bersama Tun M tetapi sebagai orang kecil untuk menjatuhkan Najib, tetapi cara Tun M kini seperti mahu menghukum orang Melayu pula walaupun Najib sudah jatuh dan sedang diadili. UMNO sebagai parti keramat orang Melayu tidak bersalah, cuma pemimpin-pemimpin kleptokratnya yang bersalah. Mereka ini akan berlalu dan tidak lagi relevan kerana orang Melayu tidak sebodoh yang disangka. Ingatlah, ini zaman politik COVID-19, maka adalah menjadi tanggungjawab kita bukan sahaja mendatarkan graf tadi tetapi menurunkannya. Ingatan ini buat kita semua. Maka kalau tuan-tuan tidak mahu subscribe channel ini, maka kongsikan sahaja kepada rakan taulan sebagai persiapan menjelang PRU 15. Bila-bila masa sahaja lagi. Kerana orang Melayu suka tengok grafik dan visual sambil mendengar, terus boleh dihadam. Subscribe pun tidak kena bayar apa-apa. Tetapi yang penting tuan-tuan akan mendapat kupasan politik berterusan dan topik yang bakal dikupaskan adalah merujuk kepada tulisan Chet Dad satu ketika dahulu yang mengesahkan beliau juga risau dengan kebangkitan DAP dan risikonya apabila memberi komen tentang Melayu Ultra, iaitu satu gelaran yang diberi oleh Lee Kuan Yew kepada beliau. Sehingga kita bersiaran lagi. Assalamualaikum.